Assalamualaikum, saya Ainur Syafiq binti Baharudin dan saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan isu hak-hak pekerja dalam sesebuah organisasi. Dan saya akan menerangkan punca terlebih dahulu diikuti dengan langkah, kemudian sumber yang digunakan, seterusnya penilaian dan juga yang terakhir adalah justifikasi dan juga rasional. Jadi seterusnya dipersilakan untuk punca-punca. Saya akan terangkan punca yang pertama dulu, iaitu hubungan yang tidak baik antara majikan dan juga pekerja. Iaitu pertama sekali adalah majikan tidak berkomunikasi dengan baik adalah punca utama berlakunya keregangan dalam hubungan antara pekerja dan juga majikan, di mana majikan tidak menyampaikan arahan dengan jelas menyebabkan pekerja menjadi keliru dan berlakunya pertilihan dan kesalahfahaman maklumat. Seterusnya adalah majikan yang tidak boleh mengawal emosi menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Contohnya seperti majikan memberi sesuatu arahan dengan menggunakan nada yang tidak sesuai seperti nada yang tinggi, dalam intonasi yang marah dan juga dalam keadaan yang laju menyebabkan pekerja terlepas maklumat yang diberikan oleh sesebuah organisasi. Dan saya ada berikan contoh di sini juga. Contohnya, majikan tidak menegur kesilapan pekerja terlebih dahulu, malah terus memarahi pekerja atas kesalahan yang dilakukan. Bagi punca yang kedua adalah tekanan dalam pekerjaan, di mana pekerja berasa tidak bersemangat untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat menghasilkan produktiviti yang cemerlang. Contohnya, pekerja akan melakukan kerja seperti melepaskan batuk di tangga sahaja kerana mereka merasa minat mereka terhadap pekerjaan itu sudah berkurangan. Seterusnya, pekerja berasa tiada keyakinan untuk bercakap di hadapan pekerja yang lain kerana tiada keyakinan diri. Ini disebabkan tekanan yang pekerja hadapi telah membuatkan mereka berasa tidak mempunyai keyakinan diri lagi. Hal ini demikian juga membuatkan pekerja berasa tidak yakin kerana mereka tidak pernah diberi peluang untuk bercakap di hadapan pekerja yang lain. Dan yang terakhir adalah pekerja berasa tertekan kerana sentiasa bekerja dan tidak pernah diberikan rehat atau penghargaan bagi mengurangkan tekanan dan beban mereka. Seperti syarikat tidak pernah memberi mereka penghargaan sama ada dari segi allowance maupun bonus. Dan punca yang ketiga adalah pekerja tidak diberi cuti tahunan, di mana pekerja dipaksa bekerja pada hari Minggu, iaitu di hari yang cuti. Sepatutnya pekerja di hari cuti berada di rumah dan mereka terpaksa bekerja. Dan juga pekerja tidak ada rehat dan masa untuk bersama keluarga di hujung minggu. Cuti pekerja juga telah dibekukan bagi mengelakkan daripada pekerja mengambil cuti. Ini telah menjejaskan sedikit sebanyak masa pekerja bersama dengan keluarga. Dan punca yang terakhir adalah pemberian gaji yang sedikit, di mana gaji yang diterima oleh pekerja tidak setimpal dengan kerja yang telah dilakukan oleh para pekerja, menyebabkan pekerja terpaksa bekerja lebih masa bagi mendapatkan hasil yang lumayan untuk menampung perbelanjaan harian dan bulanan keluarga mereka. Bukan itu saja, majikan hanya mengira gaji pekerja sama level, terutama bagi pekerja yang telah melakukan kerja lebih masa. Hal ini bagi mengelakkan daripada majikan perlu membayar jumlah yang banyak kepada pekerja. Seterusnya adalah langkah menangani isu hak-hak pekerja dalam organisasi, iaitu memelihara hubungan baik antara majikan dan pekerja. Contohnya saling menghormati antara majikan dan pekerja, serta pekerja sesama pekerja mampu menjaga hubungan baik antara mereka. Sikap ini apabila diterapkan dalam organisasi mampu mewujudkan hubungan sosial yang baik dan dapat memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, jika majikan menghormati dan mengenali pekerja dengan lebih dekat, tentulah persefahaman antara mereka dapat ditingkatkan. Sikap hormat menghormati yang tinggi menjadi sumber keselesaan baik dari segi persefahaman dan keseronokan bekerja antara majikan dan pekerja dalam menjalankan tugas. Persefahaman yang wujud antara pekerja ini akan dapat membantu sekiranya kerja itu memerlukan penglibatan secara berkumpulan. Budaya berbincang, berunding, memberi nasihat dan berterus terang perlu ada bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Oleh itu, perbincangan secara terbuka dan berhikmat adalah penting untuk mengatasi sebarang kesulitan. Seterusnya, membekukan pengambilan pekerja baharu. Pengambilan pekerja baharu perlu dibekukan bagi bidang-bidang kritikal supaya pekerja sedia ada fokus pada kerja yang dipertanggungjawabkan dan selesa atas jawatan mereka. Selain itu, adakan program latihan semula kepada semua pekerja. Program insaniah, intelektual dan personaliti perlu diberi pendedahan supaya pekerja sentiasa ada sikap tanggungjawab terhadap kerja mereka. Majikan mestilah membayar gaji pekerja dengan betul. Majikan dikehendaki membayar gaji pekerja mengikut kadar upah seperti yang tertera dalam kontrak perkhidmatan supaya tidak berlaku apa-apa isu tentang gaji. Dan majikan yang terlibat dengan penguatkuasaan bekerja dari rumah ditegaskan untuk membayar gaji pekerja seperti biasa supaya tidak berlakunya penolakan gaji ataupun gaji tertunggak. Seterusnya, majikan dikehendaki membuat bayaran kerja pada cuti rehat mingguan.
yakni upah bulanan. Jika bekerja kurang dari separuh jam kerja biasa, bayaran bersamaan separuh hari gaji pada kadar upah biasa. Jika bekerja lebih dari separuh tetapi tidak melebihi jam kerja biasa, bayaran bersamaan satu hari gaji pada kadar upah biasa. Upah harian atau jam kadar. Bekerja kurang dari separuh jam kerja biasa, bayaran bersamaan satu hari gaji pada kadar upah biasa. Jika bekerja lebih dari separuh tetapi tidak melebihi jam kerja biasa, bayaran bersamaan 2 hari upah pada kadar upah biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aifah binti Razali. Nombor kad matrik saya #19A0642. Hari ini saya akan membentangkan soalan apakah sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut untuk isu hak pekerja dalam sesebuah organisasi. Sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu yang pertama iaitu panca indera. Pengetahuan panca indera ialah semua pengetahuan yang diperolehi manusia melalui kelima-lima panca inderanya, iaitu mata, hidung, perasaan atau kulit, telinga dan lidah. Pengetahuan ini disebut sebagai pengetahuan empirisis. Yang kedua iaitu akal. Akal adalah digunakan untuk membuat pertimbangan antara baik dan buruk, iaitu dengan melakukan proses pemikiran yang betul dan membuahkan pengetahuan yang benar seperti logik, deduktif dan juga induktif. Dan yang ketiga ialah intuisi atau juga dikenali sebagai ilham. Intuisi adalah pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran. Intuisi juga boleh berlaku dalam keadaan yang separuh sedar, seperti datang ketika tidak difikirkan atau tidak dikehendaki. Khususnya saya akan sambungkan kepada Mas Erni binti Muhammad. Saya akan menjelaskan cara untuk menyelesaikan isu hak pekerja dalam sesebuah organisasi. Jadi, budaya kerja soli merupakan salah satu isu yang sering dikaitkan dengan hak pekerja dalam sesebuah organisasi. Budaya kerja soli merupakan salah satu isu yang sering dikaitkan dengan hak kerja dalam sesebuah organisasi. Budaya kerja soli merupakan kerja yang dilakukan secara bersendirian oleh seseorang individu dan menyebabkan ahli lain dalam organisasi tersebut sukar untuk mengetahui perkembangan berkaitan kerja-kerja di jabatan tersebut. Jadi, persoalan di sini adalah bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah berkenaan. Jadi, pada pendapat saya, masalah berkenaan dapat diatasi dengan adanya mesyuarat yang dilakukan dengan menggabungkan semua ahli dari setiap jabatan di syarikat tersebut untuk kita berkongsi apa yang berlaku di jabatan masing-masing, termasuklah kejayaan dan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh setiap kakitangan di jabatan tersebut. Oleh hal yang demikian, di sini kita dapat lihat isu ini dapat dikaitkan dengan falsafah ilmu di dalam bab epistemologi yang menceritakan tentang pengetahuan atau kebenaran. Di dalam perkara asas utama, iaitu sumber ilmu pengetahuan panca indera atau lebih dikenali sebagai pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris pula amat bergantung kepada pengalaman dan pengamatan gejala alamiah yang bersifat konkret dapat dinyatakan melalui tangkapan panca indera manusia. Sebagai contoh, dengan adanya mesyuarat bersama-sama dengan jabatan lain di syarikat berkenaan. Seterusnya, golongan empiris juga berpendapat bahawa pengetahuan manusia bukan sahaja diperoleh melalui pemikiran yang rasional, namun ia juga diperoleh melalui pengalaman yang konkret. Sebagai contoh, budaya kerja soli yang menyebabkan ahli lain sukar untuk mengetahui perkembangan syarikat tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Afindi. Seterusnya saya akan membentangkan bagaimana menilai kepercayaan sumber
ilmu tersebut. Epistemologi ialah teori mengenai pengetahuan terutamanya berkaitan dengan kesahihan, kaedah dan skop sesuatu ilmu pengetahuan melalui sumber ilmu, panca indera, akal, khabar atau berita, ilham dan wahyu. Panca indera dari sudut falsafah, panca indera manusia merupakan salah satu sumber ilmu yang boleh dipercayai dan diyakini kebenarannya. Sebagai contoh, masyarakat boleh mendapatkan hak sebagai pekerja sekiranya mereka melihat ketidakadilan berlaku di tempat kerja supaya masyarakat boleh bekerja dalam keadaan yang selesa dan aman. Akal, semua ilmu yang diperoleh oleh akal adalah bersumberkan panca indera. Ilmu akal terbahagi pada dua, iaitu ilmu daruri, kata nama lainnya aksiomatik, dan ilmu nazari. Medan kerja akal dapat mengetahui baik buruk sesuatu perbuatan secara umum. Sebagai contoh, masyarakat dapat berfikir secara rasional. Mereka mengetahui perkara yang menyalahi undang-undang adalah perbuatan yang salah, maka mereka akan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Seterusnya, intuisi. Intuisi ialah ilham akal, naluri fikiran dan jiwa yang aktif yang berpindah dari permulaan hingga ke akhir tanpa perantaraan, tanpa sengaja dan pengetahuan sendiri. Intuisi merupakan satu gerak hati yang dilakukan mengikut naluri semula jadi. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah pemulihan ilmu yang digunakan. Pertama ialah kaedah didaktif. Didaktif merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada yang khusus, dan perkataan ini berasal daripada istilah bahasa Latin iaitu di, yang bermaksud daripada dicio, yang bermaksud memimpin ke arah. Gabungan antara kedua-dua ini membentuk maksud memimpin dari sesuatu ke sesuatu kesimpulan. Didaktif mempunyai kaitan rapat dengan logik klasik yang diasaskan oleh Aristotle. Logik didaktif yang pertama ialah syllogism. Kaedah menggunakan didaktif disebut sebagai deduksi. Premis dan kesimpulan bagi logik didaktif hendaklah sama, ada kedua-duanya benar atau kedua-duanya palsu. Yang kedua ialah kaedah induktif. Induktif merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang khusus kepada yang umum dan juga dikenali sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon, ahli falsafah Inggeris. Dalam pengertian ini, kaedah induktif beroperasi dengan membuat generalisasi yang luas berdasarkan pemerhatian khusus. Ini berlaku kerana dalam penaklukan induktif premis adalah yang memberikan bukti yang memberikan kesimpulan dengan kebenaran. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan. Sumber ilmu seperti panca indera, akal dan intuisi atau ilham ini merupakan sumber-sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Penggunaan sumber ilmu ini bertujuan untuk melahirkan individu atau masyarakat yang seimbang antara dunia dan akhirat. Panca indera ini adalah salah satu saluran utama yang membekalkan ilmu pengetahuan kepada manusia yang bersifat realiti, seperti membekalkan maklumat berkenaan tentang alam sekeliling manusia. Seterusnya adalah Islam mengiktiraf bahawa kedudukan akal berdasarkan kepada batasan yang mampu dicapai oleh seseorang manusia. Data-data yang diperoleh melalui akal adalah bersifat rasio, di mana akal akan mentafsirkan sesuatu maklumat berdasarkan kepada logik. Intuisi atau ilham pula ia bersifat dalaman dan ia berkaitan dengan jiwa, batin dan hati manusia untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan. Seterusnya, kaedah yang digunakan dalam pengaruh epistemologi ini adalah deduksi dan induktif. Pendekatan deduksi ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus, prinsip, hukum atau teorem yang diketahui. Manakala bagi pendekatan induktif pula, ia digunakan untuk memerhatikan peristiwa tertentu bagi menghasilkan sesuatu kesimpulan atau perumus. Secara rasionalnya, sumber dan kaedah ini digunakan kerana ia berhubungan dengan keadaan alam sekeliling manusia. Sumber ilmu epistemologi ini boleh membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang, seterusnya mendorong manusia untuk terus berfikir. Kaedah pembaharan ilmu yang digunakan dapat membantu seseorang itu berfikiran secara logik dan lebih mendalam tentang sesuatu isu yang berlaku dalam kehidupan manusia. Akhir sekali adalah kesimpulan bagi isu hak pekerja. Pekerja adalah individu yang berperanan penting dalam menggerakkan dan mengembangkan potensi sesebuah syarikat atau organisasi. Pihak kesatuan sekerja perlu memastikan setiap kebajikan pekerja terjamin dari aspek keselamatan, pembayaran gaji, peruntukan cuti, faedah sampingan dan hak bekerja bagi wanita. Majikan yang mengabaikan kepentingan dan kebajikan pekerja boleh dikenakan tindakan undang-undang. Oleh itu, majikan haruslah memastikan setiap pekerja mendapatkan hak mereka masing-masing. Pengabaian hak pekerja boleh memberikan kesan negatif terhadap syarikat dan aktiviti pengeluaran syarikat juga terjejas.
Okey, sekian daripada saya.